Baiklah, kalau kita tengok kebun ni, tidak ada apa yang kita muskilkan lah. Tidak berlaku. Okey, ni sebelah kanan ni adalah kebun A, yang belah sana kebun B. Ini pagar yang baru dibuat lah. Okey. Okey, kemudian ni pagar sebelah kanan dan ni pagar sebelah kiri. Kemudian ada gap di antara dua sempadan. Walhal kalau kita tengok sempadan ni, ni nampak sempadan batu ni. Okey. Ni dia punya batu tanda ni. Batu sempadan. So, kebun sebelah sana ni, sebelah sana tu okey lah. Tak ada masalah apa-apa. Memang tanah dia lah. Okay. So, sebelah sini yang tanah getah, itu bukan biasa. So, ini yang dusun ni, cuba tengok. Pagarnya ada jarak. Jaraknya adalah lebih kurang dalam hampir 10 kaki lah. Ada yang 10 kaki, ada yang lebih daripada 10 kaki. Kenapa pula berlaku macam itu? Ni yang pelik ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel saya. Aku Denan. Baiklah. Hari ini saya nak cerita sikit berkaitan dengan pengukuran tanah untuk buat pagar. Sebenarnya tanah ni keluasan dia hampir 4 ekar. Dia terdiri daripada pokok durian lama, pokok manggis, senang cerita dusun buah-buahan lah. Memang banyak. Tapi kebanyakannya durian lah. Jadi oleh kerana ancaman babi dan sebagainya, lembu-lembu orang kampung, jadi kita nak buat pagar lah. Cuma kita dah ukur tanah supaya betul-betul tepat pagarnya. Tapi ada masalah sikit lah. Masalahnya adalah kita buat pagar ni masuk ke dalam tanah kita terlampau banyak. Hampir 10 kaki lah. Hampir 10 kaki, banyak tu. Jadi kalau 10 kaki sikit tak apa, sepanjang-panjang tu. Ada yang 10, ada yang 6 kaki dan sebagainya lah. Jadi kesilapan tu tidak diduga sebab disebabkan oleh sempadan, batu sempadan. Batu sempadan tu memang betul dah tak usik, cuma kita salah ambil sempadan kita memang dah tak ada. Mungkin hilang disebabkan oleh penanaman pokok bergetar dan sebagainya. Yang nampak ada sempadan tanah orang lain. Jadi kita gunakan sempadan tanah orang lain. Walhal itu bukan sempadan tanah kita. Itu yang bahaya tu. Jadi apa nak buat? Takkan kita nak gali balik tiang tu. Tiang tu 8 kaki punya konkrit, tiang konkrit. Oi, bukan senang-senang. Jadi ada terpaksa kita kena fikirkan cara lain lah. Cuma yang penting, saya nak kupas ke sini berkaitan dengan itu kalau kita guna tanah kita sendiri tak apalah. Kita tak ambil tanah orang lain. Tapi jangan sampai kita walaupun seinci ambil tanah orang lain. Oh, hukumannya berat. Saya akan sharekan. Saya akan sharekan hukum kalau kita terambil tanah orang lain. Bukan ambil, terambil. Okey, selamat menonton ya. Letih mikirkan ni. Hak orang jangan ambil. Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, walaupun tanah sejengkal, tanah orang ni sejengkal, jangan ambil. Jangan kita buat memasukkan pagar kita dalam tanah orang, jangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan benda demikian. Siapa-siapa yang ambil tanah orang sejengkal, dalam hadis Rasulullah sebut, di akhirat nanti dia bangkit-bangkit dengan 7 petala bumi yang terlekat di tengkuk dia ni. Dia berjalan tu terheret-heret dengan yang disebut dengan barang orang ataupun tanah yang melekat pada tubuh badan dia ni. Jangan ambil barang orang. Islam ajar tiap-tiap di kalangan kita ni Allah dah tulis dah, rezeki kamu, rezeki kamu. Rezeki dia, rezeki dia. Kamu jangan kacau nikmat orang tersebut dan jangan kamu rasa tamak terhadap nikmat yang diberi oleh Allah kepada seorang itu sendiri. Okey, baiklah, kita tengok sempadan dia. Okey, ini batu sempadan batu sempadan yang menunjukkan sudut bucu. Ni batu sempadan, bucu kepada kebun getah ni. Kebun baru tanaman getah lah yang baru tanam. Ni kebun lama. Sekarang kita tengok sempadan sebelah atas. Sebelah atas ni ada berbeza sikit lah. Tu yang kita peliknya tu. Baik, kita jumpa sempadan sini lah. Jadi kontraktor pun buat pagar mengikut sempadan yang telah dijumpai. Ni sempadan batu ni.
Okay. Sepadan seperti biasalah. So kalau sepadan ni kita bagilah lebih kurang 6 inci atau sekaki lah. Supaya jangan sedikit pun mengambil tanah orang lain. Tapi bila kita tengok balik sudut ke sana tu, takkanlah ni memang ke belah kiri ni. Ni belah kiri ni memang kebun getah lah ni. Macam mana ada satu ruang kecil di sini? Itu yang pelik tu. Sedangkan juru ukur dah ukur. Dan kontraktor pun dah buat mengikut tanda yang telah dibuat oleh juru ukur. Jadi lama jugalah termenung saya fikirkan, kenapa ada satu line dekat sini ni? Takkanlah sepadan tanah tu ada beza di kiri kanan, mesti ada salah ukur. Okay. Jadi setelah diamati dan dicari kesimpulan, buka balik pelan dan sebagainya, juru ukur memang ada dipanggil. Keluasan tanah ni ada lebih kurang dalam hampir 4 ekar. Dan kalau ikutkan sistem yang diukur tu memang hampir 4 ekar lah, seperti sama di dalam grant. Cuma sepadan di sini. So setelah lama difikirkan, kita pun nak buat pagar mengalir ke atas sana tu. Saya ternampak pula, ini tanda dia. Ini tanda dia sebenarnya. Dah termakan kat sini. Ini tanda telah ditandakan oleh juru ukur. Juru ukur selalu dia cap warna merah lah. Kalau kita balik, kita tengok di sini, maka kita akan dapati garisan ini lurus terus kepada batu sepadan yang ada yang saya tunjukkan sebentar tadi tu, yang sepadan di sebelah tanah orang sebelah. Jadi maknanya tanah ni sebenarnya ni lagi. Ni. Banyak ni. Dah tersalah buat pagar. Tapi bila fikirkan balik, macam mana pula yang ada batu sepadan sini ni? Kenapa batu sini ada sepadan? Kenapa pula yang sini tidak ada sepadan? Dan pokok getah pula ada ditanam di tepi sini. Ni pokok getah. Ni pokok getah ni kawasan tanah yang belah sini. Tuan punya tanah belah sini. Setelah diamati dan dibuat penyelidikan, barulah diketahui bahawa batu sepadan ni adalah batu sepadan menunjukkan tanah yang sebelah atas ni. Ni tanah yang sebelah atas ini. Ni tanah sebelah atas. Tanah yang bawah ni memanglah segi baris ni tanah ni. Dan tanah ni pula bukan setakat sampai situ. Panjangnya adalah sampai sini. Dan bila sampai sini dan terus ke bawah sehingga batu yang kita jumpa yang mula-mula tadi, saya tunjukkan batu tu. Jadi kawasan yang ini ni, kawasan yang lapang ni, yang luas ni, sebenarnya masih lagi tanah di sebelah kanan. Dan pokok getah yang ditanam ni, dia dah termasuk sepadan orang lain. Begitulah ceritanya. Tanah ni kalau kita sambungkan daripada bawah, daripada atas sampai ke bawah, sebab bawah tu ada paya, maknanya lebih daripada hampir 1,5 lot rumah lah. Banyak tu. Jadi macam mana nak buat tu? Macam mana nak buat dengan kontraktor ni? Kesilapan. Kesilapan yang tidak diduga lah. Mana-mana boleh berlaku kesilapan. Kita tengok dekat sebelah bawah dia. Baiklah. Sekarang saya letakkan kameranya betul-betul di atas batu sepadan. Ni batu sepadan ni lah. Kita letakkan kamera. Dan kita pusingkan kamera. Okay, so sepadan yang sebenarnya adalah di sebelah Sambuai kat sini ni. Ni kat sini ni. Sambuai kat sini. Bukan kat sini. Tapi dekat sini. Ni tanah ni percuma je ni. Aduh. Macam itulah keadaannya ya. Sebab kita kadang tanah ni pun kena hati-hati juga. Jangan sampai termasuk ke tanah orang lain. Sebab kalau kita hukum, memang takutlah cerita pasal hukum tanah ni. Nanti saya akan sharekan. Macam mana kalau kita terambil tanah orang lain. Walaupun seinci. Jadi penyelesaian yang boleh dilakukan adalah kita tetap juga letak tiang di situ. Kita letakkan tiang di sini, ya. Tu.
dekat tanda sempadan tu. Dan kita akan pasangkan pagar kawat macam biasalah. Sehingga ke tanah sempadan yang batu asas, batu sempadan yang mula-mula saya tunjukkan tadi. Kemudian kita boleh tanam pokok durian paling hampir dengan pagar lah. So kita tak takut dia masuk tanah orang lain nanti bila buah dia melempai jatuh ke tanah orang kan. Sebab dia memang ada jarak lah. Ada kalau kita panggil dia zon penampan lah. Banyak kalau tengok ni dia patut ada tengah. Ini jalan ini, tanah ni kalau kita biarkan pun bahaya juga. Sebab dia akan jadi laluan kepada babi ataupun binatang-binatang lah laluan dekat sini. Sebab kalau nak buat laluan kenderaan tidak sesuai. Sebab dia tidak menghala ke mana-mana. Ke bawah tu terus akan paya Jadi kalau nak letak kenderaan pun, orang luar pun memang tak masuk kawasan ni. Cuma yang akan lalu nanti adalah binatang-binatang seperti lembu dan juga babi. Ini lagi bahaya. Sebab bila lembu dan babi masuk kawasan ni, dia akan mula menyondol ke kiri dan ke kanan kebun. Pun datang masalah di kemudian hari. Itu yang masalahnya. Jadi kita cuba tengok sampai ke bawah mana pergi dia. Baiklah ini di sebelah hujung jalan tu lah. Jadi dia akan menuju ke paya. So dia tidak akan ke mana-mana lah. Jadi kalau kita buat jalan pun no point. Tak guna. Sebab akhirnya menuju ke paya. Cuma yang boleh, yang gunakan jalan ni hanyalah babi, biawak, binatang buas lah. Buah tak buah lah. Biawak, babi, lembu dan sebagainya. Lembu ni ambil ni supaya dia nak minum air. Tu ke atas ni. So kebun ni berbukit So kita lihat sana, tu paya. Itu sumber air lah yang digunakan untuk tanaman durian dan apa-apa jenis tanaman yang akan ditanam kemudian nantilah. So pokok yang besar durian pun dah banyak ni. Ada lebih kurang dalam 35 batang pokok campur-campur. Dan akan disulam dengan durian yang lain lah. Yang durian yang varieti yang terkini lah. Seperti duri hitam, musangking, udang merah dan sebagainya. Sebab kebun lama ni dia biasalah. Dia ada kebanyakan D24, IOI, dia kampung dan kahwin kampung biasanya. Dia tak ada varieti yang terkenal lah. Jadi kita cuba untuk tanam semula. Dan mana-mana pokok yang dah mati tu, yang habis mati sebagainya, kita akan kahwinkan dengan pokok varieti yang baru. Okey, itu saja perkongsian saya pada hari ini. Berkaitan dengan ukur tanah dan kurang kita buat pagar. Buat pagar tu betul-betul. Ya. Di lain masa saya akan share lagi. Saya juga ada buat video berkaitan cara proses dan buat pagar ni. Tu saya akan sharekan di video lain lah. Saya akan buat step by step. Tunggulah. Sebab kebetulan tadi ada masalah berkaitan dengan sempadan, jadi saya buat video pasal sempadan dulu. Ya. Nanti bila dah siap semua, pagar dah siap, saya pun dah ambil video pada awal, saya akan sharekan kepada semua supaya memberi manfaat. Okey, jumpa lagi, jangan lupa subscribe, like dan share. Ya. Okey, jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.